Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada dalam sesi live untuk program webinar Ramadan. Okay, boleh jemput dan ajak lagi lebih ramai kawan-kawan untuk turut bersama-sama lah dalam sesi live kita pada hari ini, insya-Allah. So kita akan ambil sedikit masa lagi sebelum kita bermula untuk sesi webinar kita pada hari ini. Okay, insya-Allah. Okay, saya harap suara saya jelas ya kepada semua audience. Okay, kalau jelas boleh tulis di ruangan chat tu, di ruangan komen untuk kita sambil kita mendengar, sambil kita boleh berinteraksi lah melalui ruangan chat di Facebook Hospital Pakar An-Nur. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Jelas ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan sesi kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah dan kurniaan-Dia dapat kita bersama-sama berkumpul untuk satu program yang kita katakan yang kita adakan bersempena dengan program Ihya Ramadan Hospital Pakar An-Nur. Dan program ini khaslah kita buat satu webinar yang kita akan bawakan kepada semua doktor-doktor pakar. Doktor-doktor pakar, kita akan ada pegawai farmasi dan juga pegawai-pegawai syariah Hospital Pakar An-Nur dari pagi sehingga petang. Kita akan marathon hari ini. Kita akan berkongsi, kita akan berbincang mengenai hukum-hukum ataupun fiqh Ramadan dan juga prosedur-prosedur perubatan. So insya-Allah boleh ajak lebih ramai lagi kawan-kawan, boleh sharekan, semoga manfaat ini dapat kita kongsikan kepada lebih ramai orang lagi. Okay, insya-Allah. Dan pada hari ini akan ada beberapa orang doktor pakar lah yang akan bersama dengan kita. Antaranya kita akan ada Prof. Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman, merupakan Medical Director di Hospital Pakar An-Nur. Kita akan ada Dr. Puteri Melo, merupakan pakar perubatan Hospital Pakar An-Nur. Kita akan ada Dr. Yuli. Dr. Yuli merupakan Dr. ONG, pakar ONG. Kemudian kita akan ada Dr. Arbaiyah. Dr. Arbaiyah akan ada waktu sesi petang nanti, pakar kanak-kanak. So kita akan kongsi petang nanti tentang puasa dan kanak-kanak. Ini satu perbincangan yang menarik, insya-Allah. So insya-Allah daripada pagi ini sesi perbincangan adalah menarik. So yang pertama sekali kita akan bersembang dengan Dr. Puteri nanti berkenaan dengan puasa dan kesannya terhadap kesihatan. Kita akan berkongsi tentang rukhsah, kan, adakah kalau kita mengambil keringanan itu dianggap sebagai satu orang yang lemah iman ke, tak kuat ke dan sebagainya. Tapi kita akan tengok bagaimana kesan rukhsah itu terhadap isu-isu dan kaitannya dengan isu-isu perubatan, insya-Allah. Kemudian sesi seterusnya kita akan bersama dengan Prof. Dr. Rashid Abdul Rahman dan kita akan bercerita tentang prosedur-prosedur perubatan yang mana yang membatalkan puasa. Sebab kita tahu perbincangan ada yang mengatakan kalau masukkan ubat ikut vagina, kan, ambil injection, ambil insulin, adakah perkara-perkara tersebut membatalkan puasa ataupun tidak. So kita akan tengok nanti sesi perbincangannya bersama-sama dengan Prof. Abdul Rashid Abdul Rahman. Okay. Kemudian seterusnya kita akan bersama dengan Puan Dewi, pegawai farmasi kita. Kita akan berbincang tentang cara-cara pengambilan ubat dalam bulan Ramadan. Okay, maksudnya kalau kita berpuasa, kalau ubat yang sekali makan masih bila nak makan. Kalau ubat yang kena makan 2 kali sehari masih bila nak makan. 3 kali sehari macam mana nak makan. Pengambilan insulin dan sebagainya sepanjang bulan Ramadan. Okay. Dan seterusnya kita akan bersama dengan Dr. Yuli pula. Ini khusus untuk ibu-ibu dan juga
yang menyusu dan juga ibu-ibu yang sedang hamil kan, kita akan bincang bagaimana puasa untuk ibu-ibu yang sedang berpuasa dan juga puasa ibu-ibu yang hamil ini, kesan dari sudut hukum dan juga pandangan perubatan tentang kesesuaian untuk ibu-ibu ini berpuasa. Okey, dan yang terakhir nanti bersama dengan Datin Dr. Arbaiyah akan bercerita tentang puasa kanak-kanak. So kita akan bincang adakah sama kesan puasa orang dewasa dengan kesan puasa kanak-kanak terhadap kanak-kanak. Dan adakah kanak-kanak ini bersedia untuk berpuasa ataupun tidak? Umur berapa yang kita kata bersedia? Masa bila kita nak bezakan anak-anak yang memang sungguh-sungguh lapar dengan anak-anak yang kita boleh pujuk lagi, apa borderline ataupun apa red alert yang kita perlu perhatikan untuk pastikan bahawa anak-anak ini bersedia ataupun tidak untuk berpuasa. Okay, insyaAllah. So terus kongsikan, sharekan kita punya Facebook live ini ke page masing-masing supaya lebih ramai lagi akan mendapat manfaat untuk sesi live kita pada hari ini, insyaAllah. Okey, saya rasa tanpa membuang masa lagi, jam pun dah pukul 9.17 pagi. Saya akan jemput Dr. Puteri Melo untuk bersama-sama dengan kita pada sesi pada hari ini, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah. So bersyukur pada Allah SWT Doktor dapat kita live pada hari ini setelah beberapa siri perbincangan di belakang tabir. So, Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan Dr. Puteri Melo, merupakan doktor pakar perubatan. Satu yang menarik tentang Dr. Puteri ini, Doktor selepas beberapa tahun Doktor sebagai pakar perubatan? Dari 2003. 2003 sampai sekarang dah 2021, hampir 20 tahun Doktor ya? Okay, lebih kurang insyaAllah. Dan menariknya Doktor juga ada degree dalam bidang Usuluddin daripada Jordan, Wise University. So insyaAllah perspektif yang Doktor akan kongsikan dengan kita sebentar nanti sangat-sangat menarik, pandangan seorang pakar perubatan dan juga orang yang ada background degree dalam bidang Usuluddin. So insyaAllah tajuk yang akan kita kongsikan dengan Dr. Puteri hari ini adalah tentang puasa, hikmah dia dan juga rukhsah ketika berpuasa. Okay, insyaAllah. Okay, so sebelum saya mulakan sesi soal jawab dengan Doktor, ialah Doktor, Ramadan dah tak lama kan, lagi 6 ataupun 7 hari. So kita sangat-sangat berharap semoga Ramadan ini menjadi satu peluang yang cukup bermakna untuk kita rebutkan untuk menambah amal. Sebab ada satu hadis mengatakan lau ya'lamil ibad ma fi Ramadan la tamannau ayakuna syahrul Ramadan sanah. Satu hadis mengatakan, Rasulullah mengatakan kalaulah manusia ini mengetahui bahawa betapa besarnya nilai Ramadan ini, pasti dia akan berharap bahawa Ramadan ini akan berlaku sepanjang tahun. Kan? Maksudnya untuk datangkan rasa teringin ataupun rasa seronok yang Ramadan ini, mestilah kita berkenalan dulu dengan Ramadan. Apakah itu Ramadan? Okay. Saya suka buat satu perumpamaan Doktor. Doktor biasa shopping dekat Shopee tak? Online shopping? Ada. Ada. Dulu tak pandai, bila dah kena MCO jadi pandai. Kalau dah kena MCO jadi pandai shopping kan? Okay, ini bukan promosi untuk Shopee, tapi perumpamaan dia adalah kalau orang yang tak tahu tentang Shopee Doktor, dia tak tahu pun ada promotion yang 4 hari bulan 4 ke, 12 hari bulan 12 ke, 11 hari bulan 11 ke, mesti dia tak akan merebut peluang untuk shopping waktu hari yang khusus itu. Kan? Sebabnya dia tak tahu pun ada promotion tu. Tapi kalau orang yang tahu ada promotion khas, diskaun, ada free shipping, ada macam-macam kupon, pasti dia akan dah bersedia awal lagi sebelum tarikh untuk shopping tersebut. Dia akan dah set some budget, dia akan dah sediakan anak-anak dah settle untuk di shopping, fokus, nak perang ni kan, nak klik, nak add to cart, semua persiapan lengkap. So kalau orang tahu keistimewaan hari shopping yang offer online shopping 14, 11, pasti mereka akan macam tu juga dengan Ramadan Doktor. Kalau manusia ini mengetahui betapa banyaknya peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam bulan Ramadan, gandaan-gandaan pahala dia, ampunan dia, nikmat-nikmat dia, peluang-peluang beramal tu sangat-sangat banyak, sangat-sangat meriah, pasti manusia ni akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mengejar Ramadan. So itu perumpamaan dia lah Doktor, kan, insyaAllah. So itulah dalam bulan puasa, pastinya yang sangat famous adalah, sangat kita ketahui adalah keistimewaannya tentang puasa itu sendiri kan.
Dan pada hari ini kita nak berbincang dengan doktor lah, kita nak mendapatkan pandangan sudut pandang seorang pakar perubatan tentang puasa tu sendiri. Dalam Islam kita tahu bahawa puasa itu menyucikan hati, dia mendidik jiwa kita kan, melatih nafsu kita. Kalau waktu hari-hari biasa kita boleh makan, boleh minum, boleh bersama dengan pasangan kita, suami dan isteri. Tapi dalam bulan Ramadan Allah kata mereka ini menahan nafsu mereka untuk aku. Allah kata hamba-hamba aku menahan nafsu mereka, menahan makan dan minum mereka untuk aku. Puasa ini untuk aku dan akulah yang akan memberikan mereka pahala dan ganjaran 10 kali ganda kan. Subhanallah. Okey doktor. Dari sudut perubatan, mungkin doktor boleh kongsikan apakah kelebihan-kelebihan puasa ini dari sudut kesihatan mengikut pandangan dan pemerhatian doktor. Okey. Jadi terima kasih kepada Ustazah Asma dan tahniah saya ucapkan kepada tim Syariah Hospital Pakar An-Nur yang mengadakan program yang julung-julung kali dan insya-Allah sangat penting. Dan kepada para pendengar di luar sana saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mengajak kita semua sama-sama untuk mulai dari sekarang dan mungkin ramai dari kita dah mula sebelum hari ini lagi untuk menghadapi dan menyambut Ramadan dengan kata orang meriah, dengan hati yang berbunga-bunga kerana seperti yang disebut oleh sebahagian daripada para penulis dan pendakwah pentazkirah, Ramadanlah adalah satu pesta untuk para mukmin kan. Dia macam kita kadang kalau kat Malaysia ni, saya pergi dekat sebelah Anur ni pun ada shopping mall ni, dia dah start suasana raya. Dia dah baju raya. Dan kita terlupa sebenarnya kita ada sesuatu yang sangat meriah, yang jauh lebih meriah daripada hari raya yang satu hari itu sendiri, walaupun kat Malaysia kita raya sebulan kan. Iaitu Ramadan yang hendak mendatang, kerana ia adalah bulan rahmat, bulan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bulan bonus untuk kita kan. Kita umat Muhammad ni walaupun umur kita mungkin lebih-lebih pun 80 tahun kan, berapa lama kita nak hidup, tetapi Allah bagi satu peluang pada setiap tahun untuk kita dapat pahala banyak, seolah-olah kita hidup beratus-ratus tahun kan, iaitu pada malam Lailatul Qadar. Jadi Ramadan bulan rahmah, bulan maghfirah dan bulan kita nak kata bulan faidul ata minallah kan, bulan di mana kalau faid ni dalam bahasa Arab, faidan maknanya banjir, bulan kebanjiran. Melimpah ruah. Melimpah ruah, anugerah-anugerah dan pahala lah daripada Allah. So open sale. So kalau Asma bagi contoh Shopee, kita dulu dekat UK 26 hari bulan 12 kita panggil Boxing Day. Boxing Day selepas Christmas. Pada Christmas ni, sebelum Christmas, diorang dengan budaya diorang ada special things lah, dinner lah dan sebagainya. Jadi Boxing Day ni hari dia macam after effect tu, semua tidur kat rumah, tapi ramai tak tidur, dia hari sale yang dahsyat-dahsyat lah. Sebab barang-barang yang dia jual semua dah lepas kan Christmas. Jadi harga runtuh. Dan dia ada, kita panggil early birds. Early bird, siapa yang masuk kedai tu 100 yang pertama ke, sejam pertama ke, dia dapat harga runtuh yang runtuh. Runtuh double kan. Jadi orang buat apa? Queue kat kedai buka pukul 10. Dia qiyamul lail pun ada. Siap bawa tikar. Sebab nak jadi the early bird. Saya ingat budaya tersebut ada dekat Malaysia saja, dekat UK pun ada beratur depan kedai. Sekarang taklah kot dengan MCO dan sebagainya, tapi zaman saya kat sana dulu, bila kadang kita datang, tak boleh datang pukul 8, tak boleh datang pukul 9, kena datang 6 pagi. Kalau nak jadi early bird.
Jadi kita dengan Ramadan, kita dah queue belum sekarang? Queue siap-siap dan kita ni start. Dan kemudian kita tengok insya-Allah segala peraturan-peraturan, segala hukum hakam yang Allah tetapkan untuk manusia ni sebenarnya mempunyai hikmah-hikmah yang sangat besar, sama ada yang diketahui oleh manusia maupun yang tersembunyi ataupun belum discover oleh manusia. Termasuk ibadah puasa ni. Dan kalau kita tengok dalam Usuluddin ni, dalam ilmu kajian Al-Quran ni, ada satu ulum khusus yang kita tengok tentang the miracles of Quran tu kan, ijaz Quran. Dan salah satu daripada perspektif atau topik kepada miracles of Quran ni adalah al-ijaz at-tashri'i disebut, iaitu mujizat pensyariatan hukum hakam ni. Dan dia ialah berpuasa. Kalau kita tengok puasa ni sebenarnya untuk orang bukan Islam pun sekarang ni perkataan fasting tu dia jadi trendy pula. Betul. Dekat Sokmed tu macam-macam dan macam-macam gaya puasanya, macam-macam jam puasanya. Ada 8, ada 12, ada 16. Ada yang puasa selang sehari, puasa Nabi Daud. Dia panggil day fasting. Macam-macam dekat situ. Ada yang saintifik, ada yang mitologi, ada yang myth, ada yang campur aduk lah. Dia jadi trend. Dan sekarang ni kalau kita sebut intermittent fasting, dia dah asing, semua orang tahu. Kalau patient saya jumpa saya kata saya IF doktor. Okey, sebut IF je semua tahu itu intermittent fasting. Dan pelbagai kajian dibuat. Kalau dunia saintis pun ni dah berapa tahun, in fact early 2000 lagi dah start. Ada orang buat paper dan masukkan kajian tentang puasa dari pelbagai sudut. Ada yang kaji dari sudut yang lebih mata kasar, katanya fizikal. Contohnya membezakan mereka yang berpuasa dan tak berpuasa dari segi kejayaan untuk menurunkan berat badan atau BMI. Ada yang kaji tekanan darah. Kalau kita puasa apa jadi pada tekanan darah kita, kepada kita punya minda kita, adakah bila kita puasa kita berfikir lebih slow ke, lebih laju ke, macam mana. Dan ada yang sampai kaji, ada paper tu interesting juga yang buat molecular biology ni. Dia tengok di peringkat molekul apa yang terjadi kepada sesetengah hormon atau molekul-molekul yang ada dalam tubuh badan kita bila kita berpuasa. Interesting. Dan yang kaji ni bukan orang Islam saja. Dia dah jadi trend dan perkataan fasting ni dah jadi sesuatu yang tidak asing lagi, sehingga kajian-kajian dibuat even di barat, Australian study, European study, kat US. It is jadi macam in thing pula ke atas sesuatu amalan yang mana merupakan ancient practice. Kalau kita tengok dalam banyak agama ada istilah puasa, dan agama tidak juga agama Samawi kan. Kalau Kristian, Yahudi, cuma cara je ada perbezaan. Hindu pun ada juga kan berpuasa dia. Jadi it is an ancient practice yang datangnya juga daripada, kalau kita tengok zaman Nabi Musa, zaman masa turunnya agama kitab Taurat, Injil dan sebagainya. Dan paper-paper yang banyaknya juga memberikan tumpuan kajian terhadap kesan puasa ni kepada kesihatan kita secara keseluruhan, terutamanya untuk risiko penyakit yang kita panggil penyakit kardiovaskular. Penyakit yang berkaitan dengan, kalau orang kata penyakit berangkai, penyakit adik-beradik kalau istilahnya, kencing manisnya, darah tingginya, jantungnya, stroknya, kerana dia ada share dari sudut
sainsnya dia berkongsi sebab utama, sebab-sebab atau perubahan-perubahan dalam badan kita yang provoke untuk kita dapat penyakit-penyakit seperti ini, dia ada persamaan. Which is pemakanan ke doktor? Pemakanan satu punca, tapi dari segi molekulnya dia adalah chronic inflammation dan proses-proses kita kata patologi atau proses-proses illness yang berlaku pada pembuluh darah kita, arteri kita. Sebab tu walaupun ada stroke tu kat otak, mungkin hypertension satu badan lah, hypertension badan kita, jantung, buah pinggang, tapi dari segi molekulnya dia adalah chronic inflammation, darah kita kalau laternya orang-orang awam kata darah kita cepat jadi likat, platelet kita something wrong, lepas tu dia block sana, block sini, block jantung jadi heart attack, block dekat brain beku jadi stroke dan sebagainya. So dia ada common pathway tu. Jadi dan kajian-kajian yang berkaitan dengan puasa ni juga hatta ataupun dari peringkat molekulnya berlaku terhadap faktor-faktor yang mengurangkan risiko-risiko untuk mendapat penyakit kardiovaskularnya secara keseluruhan, yang merupakan killer kita nak kata number one dekat negara maju, negara yang affluent society kita panggil, US, UK, dan kita pun antara pembunuh Malaysia pun penyakit kardiovaskular. Jadi sebelum kita nak teruskan, kita nak ada satu premis. Kalau dalam apa-apa pun bila kita sebutkan scientific miracle ke dari sudut sains ni, kita nak start dengan sebagai seorang Muslim, wahyu adalah muktamad. Wahyu absolute. Dan kita nak katakan wahyu versus manusia. Manusia ni pandai macam mana pun, saintis macam mana pun, masih ada keterbatasan akal dan masih prone ataupun boleh berlaku misinterpretation, misalnya silap faham ataupun interpretasi yang sedikit kurang tepat, dan kesilapan-kesilapan dari sudut teknikal pun boleh berlaku. Dan premis yang kedua saya nak sebut, nature tidak sesekali bertentangan dengan wahyu. Kalau kajian itu tepat dan ada nas syariah sama ada Quran ataupun hadis yang sebut tentangnya, dia tidak mungkin bertentangan kerana sumbernya sama. Quran dan sunnah ni adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Nature adalah sesuatu yang di-create, seluruh alam ini dicipta oleh Allah Ta'ala. So dia tak boleh berlaku pertentangan. Jadi kalau at one point in time, mana-mana titik dalam kehidupan atau sejarah manusia, manusia membuat satu penemuan yang tiba-tiba kita tengok, ini makna sains cakap macam ni, maknanya apa yang Rasulullah cakap tu question mark, contohnya lah. Kalau dia bertentangan lah sains dengan wahyu. Wahyu, dia adalah salah satu daripada dua. Sama ada berlaku misinterpretation ataupun ketidaktepatan ataupun ada tersilap teknik dan sebagainya dari aspek sains tu sendiri, kajiannya atau cara kita approach ke apa, kita perlu menilainya semula, ataupun kurang tepatnya atau kesilapan pemahaman pada sudut interpretasi nas. So either one. Sebab dia tak mungkin ada sidam tu, konflik tu. Okey, jadi puasa ni sebenarnya kalau kita tengok kajian, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh buka NADI, NADI, National Diabetes Institute. Diabetes? Kalau kita National Diabetes Institute, itu kita punya institut kajian dan sebagainya untuk diabetes. Huruf besarlah NADI,
dekat situ dia ada satu paper kecil, panduan, garis panduan kesihatan ataupun untuk pesakit diabetes dan Ramadan. Dekat situ pun dia ada listkan sikit-sikit dan dia ada bagi beberapa rujukan paper yang telah ditulis, kebanyakannya locally dan ada some paper internationally. Dan kalau kita boleh, sekarang ni zaman internet kan, kita Google je pun banyak juga kajian-kajian, walaupun kita belum ada yang multi center yang bertahun-tahun, berpuluh ribu orang mungkin pada satu hari nanti mungkin kita boleh benda ni kan. Antara kajian yang dibuat ialah daripada sukses untuk kita turunkan BMI ataupun penurunan berat badan. Kalau kita tengok statistik KKM sendiri, kadar masalah obesiti di Malaysia, 50% rakyat Malaysia ni masuk kategori obes. Dan tidak heranlah kalau kami sendiri, saya punya personal experience saya dengan pesakit yang kita jumpa di klinik setiap hari, memang ramai yang menghadapi masalah obesiti. Dan saya tahun ni saja quite a handful lah yang mana kita pantau untuk secara medikal untuk menurunkan berat badan kerana ada problem lah. Dan obesiti ni dikaitkan kita mendapat risiko ataupun memang dah ada risiko pun untuk mendapat penyakit-penyakit yang lain yang boleh membawa kepada penyakit kardiovaskular yang kita sebutkan seperti jantung, stroke, kidney disease, iaitu darah tinggi, metabolic syndrome ataupun diabetes type 2, bukan tahap 2 tapi type jenis, fatty liver dan sebagainya. Dan penyakit-penyakit ni semua mungkin kita tak rasa sakit sekarang, tapi dia adalah risiko yang untuk membawa padah jangka panjang yang boleh membawa kepada heart attack, heart failure, kidney disease dan sebagainya. Jadi maksudnya penyakit-penyakit ni dia maksudnya daripada kita muda dia perlahan-lahan develop macam tu. Ya, dia bukanlah berlaku bila seseorang itu contohnya kena serangan jantung, dia bukanlah berlaku sesuatu yang hyper acute yang mana ada something berlaku hari ni dan dia terus kena heart attack. Tapi dia ada kata precursor atau provokasi kepadanya yang berlaku selama bertahun-tahun yang menyebabkan masalah ataupun chronic inflammation pada pembuluh darah di jantung lah, coronary artery kita selama bertahun-tahun sehingga menyebabkan mendapan, plak dan sebagainya. Dan pada satu point dalam life kita plak itu pecah, kita dapat heart attack misalnya. Jadi precursor kepadanya adalah kencing manis, darah tinggi, high kolesterol. Jadi berbenda ni semua adalah something yang jangka panjang, yang mana kalau kita tengok antara nasihat saya ataupun antara musyarakahnya, sebab bila kita kata berubat ni dia bukan sebelah tangan, bukan doktor je mengarahkan kan. Jadi dia adalah mutual antara kita dengan pesakit, sebab tu kita panggil rundingan, consultation, kita tak panggil arahan kan. Jadi, order. Bila kita tahu benda-bendanya, katalah pesakit tu umur baru 30 kan, tapi BMI dia tinggi, blood pressure dia pun dah mula menaik. Mungkin pesakit pun kalau muda dia tak nak makan ubat, dia kata doktor ni borderline je, saya mesti makan ubat ke, berapa tahun saya nak makan ubat, nanti nak makan ubat sampai mati ke kena makan ubat kan dan sebagainya. Dan kalau masa border tu sebenarnya masih ada peluang untuk dia jadi better dengan menurunkan BMI. Dan ada a few studies including studies di barat yang melihat bahawa penurunan berat badan dengan berpuasa ini adalah salah satu cara yang berkesan dan boleh membantu, kerana apabila kita berusaha untuk menurunkan berat badan dengan mengurangkan kalori, ada tindak balas fisiologi
tindak balas dalam badan kita sendiri sebab badan kita cerdik. Kalau kita biasa ambil kalori 2,500 contohnya kalori kita, tiba-tiba kita kurangkan jadi 2,000 saja ataupun 1,800, 1,500 misalnya. Bila kalori itu turun, sistem badan ni kita detect tau. Walaupun kita cakap kat dia, kita ada sensor dekat brain dan sebagainya, dia detect kalori kita menurun dan dia akan adapt dengan kalori yang kurang. Kita dapati kita akan berjaya turunkan berat badan dengan agak berkesan untuk beberapa bulan yang pertama, misalnya, lepas tu dia plateau. Kenapa? Itu ada secara tabi'i, semula jadi badan kita. Dan ada kajian yang menunjukkan bahawa bila kita buat berpuasa ataupun ada orang buat intermittent fasting dan sebagainya, dan saya yakin sebagai seorang Muslim, apa yang model macam-macam, kalau saya sebagai seorang Muslim, kita yakin bahawa Allah Ta'ala itu maha mengetahui apa yang dia susunkan, pattern macam mana, itulah yang terbaik untuk kita. Itu yang tercantik. Sebulan Ramadan yang diwajibkan kepada orang Islam, kita ada puasa Nabi Daud, kita ada puasa Isnin Khamis, puasa puasa hari putih, ke bulan-bulan yang tertentu. Betul. Menarik tadi yang doktor sebut tentang bila mana kita adjust, bila berpuasa kita adjust kalori kita. So puasa itu akan jadi sangat bermakna kalau kalori itu kita adjust. Dia berbeza dengan orang yang berpuasa, tapi bila berbuka dia habis melantak semua jenis makanan dengan air manis, dengan kuih-kuih dan sebagainya. Perkara tersebut kurang takut memberi kesan kepada efek puasa dia tu akan berkuranglah bila pemakanan ketika berbuka tu tidak dijaga. Dari segi medicalnya pun tak bagus, tiba-tiba ada karbohidrat load yang sangat tinggi yang memstreskan kepada sistem pencernaan kita, bagi stres kepada sistem kita punya pankreas, liver kan, insulin kita yang nak balancekan balik gula, dan mungkin orang yang buat macam tu pun bila malam-malam dia dapat kita panggil GERD. Sekarang ni GERD pun dah common, perkataan yang common. Saya datang sakit apa, dia terus, saya GERD agaknya doktor. Kenapa? Dah tahu dah. Mungkin kita akan sakit perut, malam-malam bila nak tidur asid tu naik, tekak jadi pahit dan sebagainya kan. Dan mungkin berat badan tak turun pun kan, sebab kalori tu. Kita bukan puasa dalam arti kata puasa yang sebulan yang untuk menselaraskan atau merehatkan dan rejuvenate balik kita punya normal physiological system, tetapi dia jadi satu proses yang tak ada beza pun kan, cuma kita pindahkan, instead of makan tengah hari tu kita pindah semua ke hujung, kita kadak balik semua. Dan itu sebenarnya bertentangan dengan apa yang disarankan atau yang dipraktis oleh ulama kita dulu-dulu, termasuklah kalau kita buka kitab Ihya Ulumuddin ke Imam Al-Ghazali kan. Dia tidak begitu kan, bila kita buka sederhana. Dan saya pernah masa bertugas di Kuantan dulu, kita ada satu program dengan pelajar remaja sekolah menengah, kita interview non-Muslim. Kita jalan tepi-tepi kedai, waktu tu bulan Ramadan, kita buat program di masjid untuk bertanya kepada mereka apa pendapat mereka dan apa yang mereka lihat pada bulan puasa. Dan unfortunately dan sadly, kita ada kebetulan ada satu grup ni dia jumpa Jerman turis. So dia tanyalah, apa pendapat kamu, apa kamu nampak kita di bulan Ramadan ni? Dia kata, saya tak kenal kamu secara dekat kan, tak tengok culture kamu, baru sampai. Tetapi dia kata, wow, there's so much food. It's a month of food festival. Itu komen teman turis tu. Sedangkan ia adalah festival ibadah kan, insyaAllah. Jadi ada juga kajian yang menunjukkan ni orang yang nak reducekan kolesterol dia kan. Ada, tapi dia tapi itulah study ni dia tak adalah multi center yang besar yang memerlukan kajian-kajian lanjut. Ada yang indikasi atau kajian yang suggest bahawa
berpuasa itu meningkatkan kolesterol baik kita, HDL kita, turunkan kolesterol jahat kita. Dan hari ini ramai di antara kita, dan mungkin disebabkan oleh tabiat pemakanan dan degree aktiviti kita kurang exercise dan sebagainya, ramai menghadapi masalah HDL yang rendah dan LDL yang tinggi. Maknanya terbalik, kita nak kolesterol baik tinggi, kolesterol jahat rendah, tapi terbalik. Dan puasa boleh membantu untuk balancekan balik dan meningkatkan HDL kita. Ataupun adalah studi yang perlukan kajian lanjut, perlu number yang lebih besar, tapi indikatornya insya-Allah mungkin dia boleh membantu kita untuk mencapai target kolesterol itu. Dan memperbaiki kawalan gula untuk mereka yang type 2 diabetes juga. Ada satu ni Australian study. Tengok, bukan orang Muslim yang kaji ni tentang fasting. Ada satu Australian study dan bilangan yang dikaji ada dalam lebih kurang 300 orang. Dia half puasa, half tak puasa. Tapi yang ni, kalau tak silap saya, intermittent fasting lah, sebab sekarang semua orang cakap pasal IF. Agak recent sangat 2019 yang melihat kepada purata gula puasa kan. Bila kita buat medical check up, kita ambil darah puasa, fasting blood sugar, dan dia tengok dia load dengan satu high carbohydrate meal yang standard kepada orang-orang ni, dan melihat selepas load dengan gula ni bagaimana reaksi dia. Maknanya sensitiviti badan terhadap insulin, dan ni semua adalah perkara yang berkaitan dengan diabetes tahap type 2 ni, bukan tahap jenis kedua ni. Kajian ni menunjukkan mereka yang buat fasting ni, purata blood sugar puasa dia menurun. Dia rasanya dan grup yang tak puasa ni. Dan glucose tolerance dia bila kita load dia dengan karbohidrat lebih baik pengawalannya daripada mereka yang tak puasa. Yang tu pun interesting. Cuma ialah dia memerlukan, dia nak jadi untuk signifikan, untuk statistik, jadi kata establish facts tu mungkin more, tapi ada more studies, ada some article review dan sebagainya. Dan tadi kita sebut tentang chronic inflammation kan. Interesting juga, ada some studies yang kata ada study tentang kalori kalori yang berlebihan, termasuk American studies dan sebagainya, boleh menyebabkan chronic systemic inflammation. Maknanya kalau kita ambil darah, kita cek kadar radang, dan radang yang kita lihat yang berlaku yang bawa kepada heart attack dan sebagainya pada lapisan ataupun the lining of kita punya arteri itulah yang menyebabkan penyakit jantung, stroke dan sebagainya tu. Chronic inflammation ni berlaku lebih, dan dysregulation atau imbalance pada immune sistem kita, kan kita ada penyakit autoimmune macam SLE dan sebagainya ni. Kalau kita tengok dari molecular level dia, inflamasi ni berlaku dengan mengambil kalori yang berlebihan. Dan ada mereka yang tengok dari sudut molekular dalam jurnal-jurnal seperti cell biology dan sebagainya. Tiba-tiba saya buka, saya jarang buka bila tengok topik ni, jumpa pula kan, menarik. Dia tengok ada kajian yang menunjukkan bahawa bila mereka yang berpuasa pada satu period of time, bila kita measure, contohnya HSCRP. HSCRP ni kita measure setengah-setengah center yang buat medical check up dan sebagainya, sebab kalau HSCRP tu sangat tinggi, dia ada risiko lebih tinggi untuk dapat heart disease dan sebagainya. Dia menurun dengan berpuasa. Malah ada kajian yang lebih khusus tentang monocyte, sejenis sel darah putih dalam badan kita yang terlibat dalam proses inflammation ataupun radang yang kita sebutkan ni, dia dysregulated, dia menurun dia punya aggressiveness bagi mereka yang puasa. Ada studies. So bila doktor cakap macam tu kan, saya rasa sangat menarik, sebab kalau dalam kita tengok dari sudut rohinya, puasa ini mendidik jiwa dia, mengawal nafsu kita, merendahkan, maksudnya kita
menahan diri kita daripada makan ikut nafsu kita, tapi dari segi fisiologi badan kita pun dia nampak dia reduce macam meredupkan. Badan kita pun seolah-olah macam makin reduce the inflammation. Maksudnya kalau macam dalam kepala saya ni kan membayangkan darah yang mencanak-canak tu semua akan jadi macam reduce, macam tenang. Setenang hati orang berpuasa katanya lah. So maksudnya bacaan-bacaan tu boleh reduce. So saya rasa sangat menarik lah perbincangan tu. Maksudnya it is not physical kita makin rehat, hati kita pun direhatkan lah maksudnya bila kita berpuasa dan juga interesting. Dan dan mungkin ia memerlukan kajian yang lebih besar lah kan, lebih besar, lebih jalan lanjut, lebih meluas across races, across country dan sebagainya. Immune system kita contohnya ada IGF-1 sejenis modulatory immune system pun dia macam puduk lah maknanya. Macam dan dia dari segi teori dia ni memberikan satu ruang untuk kita regenerate kita punya sel-sel di tulang sumsum misalnya. Dan ada study kecil je, perlukan everything need more studies and bigger numbers. Ada orang try compare kalau kita buat bariatric surgery, ni satu lagi yang terfamous semenjak ni selepas beberapa perkara yang berlaku di Malaysia. So patient mula datang, doktor kalau saya buat bariatric surgery memang betul boleh jadi slim kan orang tanya. Okay, interesting. Betul. Dan kalau medically indicated, saya ada patient yang saya memang kata kalau untuk cik sebab dah ada macam-macam penyakit ni, penyakit sekian-sekian, saya suggest kita rujuk untuk buat bariatric surgery. Dia kalau orang kata ada orang takut nak buat, kata nanti kosmetik lah, mungkin haram ke apa kan. Tapi kalau medically indicated dan kita dah ada penyakit yang berbahaya, ataupun kita nak ada penyakit kalau kita biarkan nanti boleh dapat heart attack lah, heart failure sebagainya. Nak kata kosmetik apa lagi, memang ia menjadi sebahagian daripada medical treatment untuk kita. Tapi ni nak cakap pasal kajian ni, dia tu group yang mengurangkan berat badan dengan bariatric study, bariatric surgery, memang berkesan lah bariatric surgery. Dan semua orang witness kesannya dengan macam-macam cerita semenjak ni kan. Dan fasting, mungkin dari segi fizikalnya, bila timbang dua-dua ada penurunan berat badan, tetapi inflammatory marker tu nampaknya fasting menang dari segi meredup. So sekarang ni doktor buat comparison lah antara bariatric surgery dengan juga puasa. Ada orang buat kajian dan buat paper, tapi yelah dia benda ni semua memerlukan further confirmation, further studies, bigger number semua. So ada indication macam tu lah mungkin yang kita boleh. Satu pointer yang interesting yang mungkin boleh dibuat kajian lanjut untuk mereka yang di universiti buat research dan sebagainya. Okey. Terima kasih banyak doktor. So satu poin yang menarik untuk kita perhatikan hikmah ataupun kelebihan puasa tu dari sudut kesannya terhadap fizikal kita. So macam saya sebutkan tadi lah, bila saya dengar perkongsian doktor tu saya rasa macam seolah-olah dalam bulan puasa ini badan kita kembali tenang, kembali rehat. Bukan sahaja fizikal kita dari segi dari segi pemakanan kita, dari segi bila dalam bulan Ramadan kita memperuntukkan masa untuk ibadah juga, kita baca Quran kan, dia menenangkan. So yang kita tahu bahawa hati manusia tu berbolak-balik kan, Allah kata seolah-olah air mendidih kan, membuak-buak. Tapi dengan datangnya bulan Ramadan, kita menenangkan hati kita dengan bacaan Quran, dengan ibadah-ibadah kan, lillahi ta'ala, hati kita menjadi tenang. So bila dengan puasa, bila perkongsian doktor menunjukkan fizikal kita juga tenang. Bacaan-bacaan darah kita ada kesan-kesan penurunan-penurunan yang insya-Allah signifikan kalau kita lakukan puasa itu dengan cara yang betul. Maksudnya dengan sahurnya, dengan iftar pun dengan cara yang sunnah, bukan terus makan dengan gerudu dan sebagainya. So sangat menarik. Okey.
Itu bab hikmah berpuasa. So kalau kita boleh sambung sedikit lagi perbincangan kita tentang rukhsah. So bila kita cakap pasal rukhsah ni, dalam Quran ada mengatakan bahawa auzubillahi minasyaitanir rajim, wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kita berada dalam keadaan sakit ataupun berada dalam keadaan musafir, kita dibolehkan untuk berbuka puasa. Ada rukhsah di situ. Tapi bila bercerita tentang sakit ni, kadang-kadang orang takut untuk mengambil rukhsah. Sebab apa? Sebab dia risau bahawa seolah-olah orang yang ambil rukhsah ni seolah-olah lemah, seolah-olah bermudah-mudah dalam agama. Jadi sebelum saya paskan kepada doktor, mungkin saya nak kongsi sikitlah tentang rukhsah ini. Boleh ya doktor? Saya bercerita sikit tentang rukhsah. Bahawa rukhsah ni adalah keringanan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat dia sebagai satu simbolik rahmat Allah SWT, sebagai satu option untuk orang-orang yang tak mampu, kan disebabkan oleh sakit ataupun disebabkan oleh musafir, untuk mengambil option yang kedua. Jalan kedua dia adalah untuk, kalau dalam bab puasa ni adalah untuk berpuasa, untuk berbuka puasa. Kalau dalam musafir, dia boleh solat jamak, boleh solat qasar kan. Tapi dalam puasa ni Allah kata, kalau ada kesusahan, ada keuzuran ataupun ada sakit, maka dibolehkan untuk berbuka puasa. Jadi ada perbincangan ulama' tau doktor. Sama ada patutkah diutamakan rukhsah ataupun patut dia maintain pada hukum asal, ataupun dalam istilah dia adalah al-azimah. Dan rukhsah adalah keringanan, azimah ni adalah berpegang ataupun berpegang pada hukum asal. So interestingly, kedua-dua pihak ataupun ulama' yang mengambil rukhsah sebagai keutamaan ataupun yang mengambil azimah sebagai keutamaan, kedua-duanya ada dalil-dalil yang tersendiri. Dan ada grup ketiga yang mengambil jalan tengah antara two extreme. Bukanlah ekstrim pun, maksudnya yang mengambil rukhsah, azimah dan yang mengambil jalan tengah. So which is sangat interesting. Saya nak berkongsi dulu pendapat-pendapat ulama' yang mengatakan rukhsah ni lebih utama. Ada satu hadis yang bermaksud doktor, sesungguhnya Allah ni sangat mencintai tatkala hamba dia mengambil rukhsah, seperti mana Allah suka bila hamba-hamba dia menjalankan perintah dia ataupun mengambil azimah tadi. Maksudnya Allah meletakkan satu level yang sama dalam hadis tu. Allah suka orang ambil rukhsah dan Allah suka juga orang yang ambil azimah. Which is sangat interesting lah dalam perkara ini. Okay. Dan ulama'-ulama' yang mengutamakan azimah pula, dia kata seolah-olah macam tadi lah, dia kata keutamaannya adalah azimah, sedangkan rukhsah ni adalah perkara yang kedua, the second level. Itu pendapat. Dan ada juga satu kawaid fikih, dia kata ziyadatul masyaqqah ziyadatul ajr. Lagi susah kita nak buat sesuatu, lagi besar pahala. Itu ada juga pendapat yang mengatakan macam tu. Tapi saya sangat suka satu lagi pendapat yang mengambil jalan tengah. Dia menganggap bahawa antara rukhsah dan azimah ni dia adalah satu benda yang sama level, dan untuk memilih antara rukhsah dan azimah tu adalah sangat subjektif, bergantung kepada kemampuan individu. Ada orang dia sakit demam, dia terus flat kan doktor? Ada orang demam tapi relax je badan dia, boleh berjalan macam biasa, tak ada masalah. So maksudnya nak katakan bahawa untuk mengambil rukhsah ataupun mengambil azimah adalah benda yang subjektif. Saya suka satu hadis yang dia mengatakan, ada hadis daripada Anas bin Malik. Dia kata satu hari tu Rasulullah dan para sahabat ni pergi bermusafir. Okay, musafir, jadi kita tahu musafir ada keringanan untuk berbuka puasa. Tapi dalam ni dia kata ketika itu dalam perjalanan tu tak ada seorang pun yang berpuasa, yang meneruskan puasa ni rasa aib kepada orang-orang yang berbuka puasa. Dan orang-orang yang berbuka puasa ni dia tak ada rasa aib pun kepada orang-orang yang meneruskan puasa. Nak menunjukkan dalam musafir dalam bulan Ramadan tu ada golongan yang teruskan berpuasa, ada yang golongan yang berbuka puasa, dan tak ada aib antara mereka. Sebab kemampuan individu adalah berbeza-beza. So sangat interesting lah pendapat ini, dan saya sangat bersetuju yang pendapat yang mengatakan bahawa perkara ini adalah perkara yang subjektif. Dia bergantung kepada kemampuan kita. Rukhsah adalah kurniaan Allah SWT, satu bentuk ketaatan. Azimah pun adalah satu bentuk ketaatan. Maka untuk memilih antara dua rukhsah ni adalah bergantung kepada kemampuan individu itu sendiri untuk menghadapi perkara tersebut. Okay, so kita nak tengok pendapat perubatan pula. Dari segi perubatan ni,
macam mana kita nak tentukan bahawa seseorang itu dah kena ambil rukhsah dah kena ambil keringanan itu supaya tidak membawa mudarat. So kita tahu bahawa maqasid puasa tu adalah untuk mendidik jiwa kita dan untuk memberi kesihatan kepada kita kan. Sepatutnya Islam tu tidak memudaratkan. Jadi dalam pandangan doktor, orang-orang macam mana yang dah perlu dah mengambil rukhsah untuk berbuka puasa dalam bulan Ramadan? Jadi kalau saya pun macam interesting, memang terdapat pelbagai pendapat dan saya setuju dengan Asma bahawa kita kena tengok case by case dan kita tidak boleh takmim, blanket atau bagi satu hukum sama untuk semua orang dalam semua keadaan. Kerana kalau kita tengok secara terperincinya juga untuk rukhsah berbuka ni bagi orang yang sakit, ada yang keadaan itu mengharuskannya berbuka. Jadi hukumnya harus. Tapi ada keadaan mungkin maknanya kalau dia puasa juga mudarat besar sehingga boleh membawa maut, wajib dia puasa. Ada yang kalau dia puasa juga dia menjadi satu kemudaratan yang besar tapi mungkin tak mati, makruh kalau dia puasa, terus berpuasa. Kalau dia hilang, tak boleh nak bekerja, tak boleh nak uruskan kehidupan maksudnya. Dia puasa jadi makruh sebab mudarat besar untuk dia. Jadi it is case by case dan kalau kita tengok sakit ni, dia ada macam-macam jenis sakit dan ada macam-macam level dan mungkin ada penyakit yang sama tapi kesannya kepada tubuh badan seseorang tak sama. Samalah kita tengok macam COVID ni, ada orang tak ada simptom langsung, swab positif, tak demam, tak apa dan kan. Ada yang sampai masuk ICU. Ubat yang sama tapi tindak balas pada badan tu berbeza. Berbeza-beza. Jadi kita tengok case by case. Sakit pula ada sakit yang acute, ada sakit kronik. Dan sakit kronik pun ada yang kesannya pada tubuh badan tu dari segi energi dan sebagainya tidak berapa, efek dia tak berapa teruk ataupun tak nampak pun efek dia dan puasa semua tak jadi apa-apa. Misalnya darah tinggi, hypertension. Pesakit yang hypertension tak ada komplikasi yang lain. Dia makan ubat, kena nak pergi kerja makan ubat 1 hari sekali. Mungkin dia kena lose weight, dia kena pantang garam semua. Tapi kehidupannya tidak kesan apa-apa pun. Itu sakit kronik tapi dia hanya perlu makan ubat dan orang di sekeliling tak tahu pun sebenarnya dia ada sakit hypertension tu. Kan? Tapi ada sakit kronik yang mungkin pada tahap yang mungkin kencing manis yang kronik yang dah ambil insulin macam-macam, jumpa doktor endokrin setiap bulan pun nak kawal gula keluar masuk hospital, dah pakai try macam-macam insulin, macam-macam ubat, masih haywire, lepas tu masuk hospital lagi, kena masuk drip, kena apa kan. Jadi itu sakit kronik dan dia terkesan dengan cara yang sangat besar pada dirinya. Ataupun ada pesakit yang gout, makan ubat untuk turunkan uric acid dia, dia okey, dia puasa Ramadan tak jadi apa-apa. Ada satu pesakit gout yang lain mungkin dia brittle sikit dan kidney function dia mungkin pun dah tak elok. Dia puasa 2 hari, berguling seminggu dekat ward sebab uric acid dia naik, kidney function naik, jadi kena masuk drip ke apa. So tak sama. Ada pesakit kronik yang teruk yang memang tak ada harapan untuk sembuh dan kemungkinan dia boleh berpuasa pada masa akan datang tak ada, yang tak ada khusus. Ada yang mungkin sekarang tengah acute dan tak mampu untuk berpuasa tetapi boleh ganti pada hari yang lain, pada masa yang akan datang, masa yang terdekat. Ada penyakit acute saja, orang tu sihat
tubuh badan tak pernah sakit pun. Dan kena sakit akut yang ringan, mungkin dia rasa demam sikit, makan Panadol, lepas tu dia sahur, siang tu dia puasa, tak jadi apa-apa pun. Ada sakit akut walaupun orang tu sihat tubuh badan, sekali tu mak ai kena denggi pula. Tengah-tengah bulan puasa pula, dia kata biasanya puasa kalau demam pun makan Panadol okey. Kali ni makan Panadol pun sakit belakang, tak boleh bangun, muntah. Pergi hospital, doktor kata awak ni denggi, platelet dah turun, kena masuk air, kena minum air banyak. Yang tu memang tak ada, memang perlulah mengambil rukhsah itu kan. Jadi tahapnya tak sama dan keadaannya berbeza-beza mengikut situasi. Ada penyakit yang jelas memang ringan dan tiada mudarat kepada tubuh badan, dan hatta kalau kita sengaja berbuka puasa dan menjadikan sakit itu alasan, seperti katalah hari itu apa nak sahur potong sayur terkena tangan, ini sakit ni, luka kat tangan, kat situ. Itu seolah-olah kita mempermainkan rukhsah tu kan, maknanya tak boleh lah macam tu kan. Walaupun ada mazhab, ini tapi bukan mazhab kita lah, Syafi'i dan imam mazhab yang 4, mazhab Az-Zahiriyah, yang kalau definasi sebab sakit tu tidak didefinekan dengan secara terperinci, dia ambil blanket. Asalkan kata sakit boleh, tapi ramai ulama tak bersetujulah dengan pandangan tu. Termasuklah mazhab kita Syafi'i dan imam mazhab 4 yang lain. Jadi secara umumnya doktor, secara umumnya dalam ayat Quran pun mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum berpuasa itu lebih baik kalau kita mengetahui. Tapi dalam konteks kalau yang sakit yang betul-betul macam doktor cakap tadi lah, sakit yang kalau kita berpuasa memberi kemudaratan, maka bolehlah kita sebaiknya boleh jadi wajib, boleh jadi makruh untuk kita meneruskan berpuasa kan doktor. Jadi kita tengok ada 3 situasi lah, jenis penyakit yang ringan yang memang tidak mudarat untuk kita berpuasa, dan mungkin ada setengah-setengah jenis penyakit bila kita tengok kan tadi yang kesan positif pada fisiologi badan dan sebagainya, mungkin berpuasa itu adalah ubat untuknya, mungkin yang itu, maka tidak ada sebab untuk mengambil rukhsah itu. Ada penyakit yang jelas memang mudarat dan boleh membawa maut sekiranya berpuasa, maka itu memang wajib berbuka dan malah haram untuk kita meneruskan puasa. Tapi ada yang 50-50, yang moderate, mungkin moderate disease yang katalah kecil manis tapi taklah macam kontrol sangat, tapi dia mungkin okey lagi kalau puasa tapi kita tak pasti, dan ini memerlukan mungkin rundingan tu, kita kata kita dengan doktor ni mutual, perbincangan yang lebih terperinci, yang mana kita berbincang bolehkah kita try puasa dan kita pantau tahap kesihatan kalau nak puasa juga, dan mungkin sebenarnya okey je kalau kita mengambil rukhsah itu kerana keadaan ini itu kita expect dari segi perubatannya mungkin mudarat kepada kita dengan keadaan yang signifikan kan. Jadi saya suka juga nak tengok bila saya baca tafsir Syekh Tantawi ni, bila dia kupas ayat tentang bulan puasa yang syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kat situ tu Syekh Tantawi di komen ayat puasa ni, bila Allah perintah maka sesiapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan ni atau masuk dirinya sampai ke Ramadan tu, maka hendaklah dia berpuasa. Dia terus cakap pasal rukhsah. Dia sangat dekat dan Syekh Tantawi dia komen dalam tafsir dia. Dia kata
di situ mention rusah yang diletakkan mubasyaratan sebaik-baik selepas ayat perintah puasa itu, supaya manusia tidak bersangka bahawa perintah puasa ni adalah satu yang muktamad, yang mana tak ada kompromi. Maknanya puasa lah, nak tonggeng ke, nak hidup ke, nak mati ke, mesti puasa walaupun mati. Tidak begitu. Dan agama ini tidak menyuruh kita untuk begitu. Dan dia kata lepas cakap pasal rusah tu terus sebut hikmah. Cepat-cepat Allah terus bagi tahu sekali dalam ayat yang sama, yuridullahu bikumul yus. Allah hendak menghendakkan ke atas kamu kemudahan, keringanan. Wala yuridu bikumul us. Allah tak nak kesusahan untuk kamu. Dan ada hadis disebut bahawa Allah SWT tidak memerlukan penyiksaan terhadap manusia ni sebagai satu lambang ketaatan kepada Allah SWT. Ya. Dan hadis ada yang sebut Rasulullah berpesan kan kepada sahabat apabila diutus ke tempat lain untuk mewakilkan sahabat untuk mengajar agama dan sebagainya ke daerah-daerah lain, yassiru wala tu'assiru, kan, permudahkanlah urusan manusia tu, jangan kamu menyusah-nyusahkan. Jadi dia kata kat sini supaya manusia tidak bersangka bahawa perintah puasa tu macam tu gayanya, rigid, dan maknanya by hook by crook puasa lah, nak terbalik ke, nak mati ke, tidak. Supaya manusia tidak yang ta'zim amrasyam, bagi manusia yang membesarkan dan mengutamakan perintah Allah untuk berpuasa ini, yang mana ia adalah sinaran iman dan tanda seseorang itu mengambil berat tentang agamanya. Tetapi janganlah menyangka bahawa apabila dia mengambil rukhsah itu dia mafdul, satu urusan yang mafdul. Maknanya dia mengambil yang kurang afdal. Tidak semestinya. Tidak begitu. Dan kita suka juga satu hadis di mana pada satu ketika yang sangat panas, Rasulullah lalu kat satu tempat, orang ramai berkumpul. Rasulullah cakap, ada apa ni? Kenapa ni ramai-ramai? Rupanya ada satu orang ni, dia berpuasa. Lepas tu dia pengsan. Kemudian Rasulullah baik je tegur, kata, laisa minal bir antasumu alal har, kan. Maknanya bukan albir, itu bukanlah kebaikan, dia kata. Dia kata Allah Ta'ala ni telah memberikan usah, hadis tu sambung lagi, rahmatullah alaikum, rahmat Allah ke atas kamu. Dan Syekh Tantawi dalam ayat Quran yang sama tu dia sebut bahawa perintah puasa ini berserta dengan rusahnya, berserta dengan hikmah pada rusah dalam satu ayat yang sama adalah satu manifestasi sifat Allah Ta'ala yang rahmah, dan manifestasi ciri-ciri agama ini, iaitu agama ini adalah agama rahmah. Jadi interesting. Saya pun bila baca lagi baca lagi. Lagi menarik kita nak mengkaji, nak menggali lagi, kan. Rasa kalau ada bagi saya cuti sehari dua ni, saya baca lagi topik sama ni. Banyak pula hadis, khutbah Jumaat, pandangan-pandangan ulama kontemporari tentang rukhsah ni. Jadi pada saya lah, kalau untuk mereka yang memang sampai tahap sama ada diharuskan, diwajibkan untuk berbuka, makruh untuk teruskan puasa, malah haram kalau teruskan puasa, dah denggi, dah platelet 20, doktor kata mesti nak masuk drip, mesti minum air, nak ukur sukat lagi, setiap jam pukul berapa kencing, pukul berapa minum, semua kita catat. Bukalah, takkan nak kata tak nak, saya nak sign, saya nak balik rumah, saya nak puasa juga. Benda memudaratkan. Sedangkan dalam Quran Allah sebut wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, kan, dan wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu throw yourself into halak, into distraction. Do not distract yourself. Jangan kita mudaratkan diri kita sendiri. Jangan kita sampai membuat sesuatu yang membunuh diri kita sendiri. Itu semua larangan-larangan Allah dan ada hadis yang berkaitan semua. Jadi
bila kita ambil urusanya, janganlah rasa kita ni rasa geli pula. Kita rasa orang yang puasa tu orang yang iman dia kuat, kita ni dah sakit kita tak berpuasa, kita lesser degree mukmin ke? Sebenarnya tak. Sebenarnya kita sepatutnya merasa gembira seperti mana hadis yang saya sebut yang orang pingsan tu, Rasulullah sebut Allah telah rakhasa kan, memberikan rukhsah ke atas kamu, rahmah, sebagai rahmah dari Allah, fa'aqbaluhu. Itu ayat akhir daripada matan hadis tu. Rasulullah kata Allah dah bagi rukhsah, ini rahmat dari Allah, maka aqbaluhu, maka kamu terimalah. Bermaksud dengan kita ambil rukhsah ni bila keadaan itu membenarkan atau menuntut kita untuk mengambilnya, kita sebenarnya menerima kurniaan Allah ni, hadiah daripada Allah, keringanan yang diberikan oleh Allah ke atas kita, dan kita mentaati perintah Rasulullah yang kata Allah dah bagi rukhsah, aqbaluhu, Rasulullah kata terimalah, lembutlah, terimalah Allah ini. So kita rasa happy tau, kita rasa okey, sakit ni ujian daripada Allah juga, kita reda dengan ujian ni. Sakit ataupun masyakkah yang ada ni Allah takdirkan untuk berlaku pada bulan Ramadan. So kita reda dengan apa yang Allah tetapkan atau qada dan qadar Allah tu yang berlaku ke atas kita pada ketika itu. Dan bila kita ambil rukhsah tu, kita ambil rukhsah sebagai kita sebagai hamba Allah yang mentaati perintahnya juga, dan kita menyambut kurnia Allah tu, rukhsah tu, taisir dalam agama tu, dan ia menjadi manifestasi rahmat agama ini, manifestasi best tau syaitan tawi. Saya yang mendengar pun saya rasa macam ya Allah tenangnya. Kalau lah macam kita tengah sakit, dengar hadis ini, dengar saranan ini, kita akan rasa oh tenang sikit nak berbuka puasa, tenang sikit untuk tidak berpuasa. Kalau yang bahasa Arabnya syaitan tawi ni cakap, dia kata perintahnya ayat ni dan hukum hakam puasa ni sendiri adalah mazhar min mazahir rahmatillah, salah satu tanda daripada tanda-tanda rahmat Allah. So such a beautiful tafsir. Betul. Alhamdulillah, Masya Allah. Maksudnya hari ini kita bukan sahaja dah tengok dari sudut hukum fiqh, kita tengok juga daripada sudut perubatan, dan kita tengok juga daripada sudut tafsir dan keindahannya puasa itu. So Alhamdulillah, Masya Allah, saya rasa satu perbincangan yang cukup membuka mata, yang saya rasa perbincangan yang cukup menenangkan hati untuk orang-orang ini. Siapa yang mampu untuk berpuasa boleh teruskan berpuasa, untuk yang tidak mampu meneruskan puasa, jangan rasa bersalah, jangan rasa ralat dalam hati, sebab ini juga mengambil rukhsah juga adalah salah satu daripada tanda-tanda kasih sayang Allah SWT, tanda-tanda keindahan dan kecantikan syariat Islam itu sendiri kan. Okey, terima kasih doktor. Kita buka kepada sebarang soalan. Siapa-siapa nak tanya soalan boleh tanya dekat ruangan chat itu. Kita akan sampaikan soalan tersebut kepada doktor. InsyaAllah kita buka sebarang soalan kepada semua audiens yang ada bersama-sama dengan kita hari ini. So boleh tanya soalan di ruangan chat. So kita akan kongsikan dengan doktor nanti. So mungkin sementara kita tunggu kalau ada soalan tu, suka juga untuk saya kongsikan para sahabat ketika mana nak sampai pada bulan Ramadan tu, 6 bulan sebelum sampai Ramadan lagi mereka telah berdoa pada Allah SWT, telah memasang niat kan, telah mempersiapkan diri untuk berpuasa. So bila doktor cerita tadi tentang orang-orang yang sakit, kalau nak cuba berpuasa boleh consult dengan doktor. Saya rasa it is part of preparation untuk menghadapi Ramadan bagi orang-orang yang sakit ini adalah untuk dapatkan consultation dengan doktor, untuk jumpa dulu dengan doktor, tanya kalau nak berpuasa macam mana nak adjust ubat, macam mana nak cuba dulu berpuasa. It is a part of physical preparation untuk menghadapi bulan puasa. Betul doktor? Ya, insyaAllah. Dan kalau kita tengok kalau kita tengok dekat website Nadi tadi pun misalnya, dan saya sendiri, kalau pasien yang mungkin ada diabetes ke dan sebagainya, dia bolehlah jumpa doktor dari awal. Dan ramai je yang dah buat review
telefon kan, ambil appointment nak jumpa, mungkin dalam bulan Rajab Syakban ni ramai jugalah macam nanti bulan puasa nak buat macam mana kan. Sebenarnya saya ni boleh ke puasa, dan insya-Allah kalau kita ada walaupun penyakit kronik dan stabil, ramai saja yang boleh berpuasa dan berpuasa dengan selamat dan sihat. Kan? Tapi bagi yang memang mudarat ke atas dirinya sekiranya berpuasa dalam keadaan yang tertentu tu, maka kita reda dan kita buat apa yang patut berdasarkan lunas-lunas syariah. Tapi jangan pula macam kita sebut tadi itulah yang bermudah-mudah. Kita tak nak mereka yang bermudah-mudah, maknanya tak ada sebab pun sebenarnya untuk berbuka. Kita mencari-cari, ni sakit lutut hari ni, saya tak nak puasa lah sebab saya sakit kan, macam tu. Kita Islam ni dia cantik, dia meraihkan fitrah manusia yang berbagai-bagai, yang mana Allah SWT tu maha mengetahui, dia menguji kita dengan macam-macam termasuk dalam penyakit dan berbagai jenis kesusahan. Dan at the end of the day kita jujurlah dengan diri kita dan kita konsult doktor, kita konsult ustazah. Saya pun apa-apa, kalau hukum-hukum janganlah tanya saya kan, tanya ustazah syariah kita. Ada ustazah, ada ustaz dekat hospital ni. Saya kata kadang dia tanya apa, nurse, saya cakap kat nurse, pergi telefon ustazah Asma ke ustazah Samirah ke kan. Kalau lelaki Karin, macam itulah kita saling melengkapi kan, mutual. Betul. Yalah. Okey doktor, terima kasih banyak-banyak. Saya rasa tak ada soalan ni. Apa pun jazakumullah doktor atas perkongsian yang saya kira cukup bermanfaat. Satu sudut pandang yang cukup menarik lah untuk sama-sama kita perhatikan. Moga-moga kita mendapat Ramadan yang cukup bermakna untuk kita. Ramadan Karim insya-Allah doktor. Okey, terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so alhamdulillah selesai sesi kita bersama dengan Dr. Puteri Melo sebentar tadi. Jadi kita akan sambung sesi kita nanti dalam pukul 10.30. So kita boleh berehat sebentar dan kita akan kembali sebentar nanti, insya-Allah. Pukul 10.30 kita akan kembali. InsyaAllah.